Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Kamu kembali lagi dengan Mr. Ahmad. So, hari ni kita akan masuk topik baru untuk tingkatan 5 Additional Mathematics, which is korang semua dah tahu. Dia adalah pengamiran atau dalam bahasa Inggeris kita panggil integration. Okay kawan-kawan? Alright, to be honest dengan you guys, ramai students sebenarnya tak suka teknik pengamiran ni. Pengamiran ni adalah the last question dia orang akan pilih dalam exam I pun tak faham kenapa diorang cakap it's very difficult. To me it's quite easy, and today saya nak share dengan korang apa yang knowledge yang saya ada ni, yang saya cakap senang sangat ni, saya nak share dengan korang all the basic understanding about integration, pasal pengamiran. Alright, so belakang saya ni adalah pengenalan kepada pengamiran dan juga teknik-teknik pengamiran yang awak perlu tahu. Jadi, jom kita pergi sekali sama-sama. Alright, class, as you all know, apakah itu pengamiran? Pengamiran semua orang dah tahu. Pengamiran ini sebenarnya dia adalah the reverse of differentiation, ataupun awak terbalikkan kepada teknik pembezaan awak. Dan awak dah belajar pembezaan sebelum ni, tingkatan 4, betul? Awak dah belajar berkenaan dengan teknik-teknik pembezaan. So, apabila awak dah belajar berkenaan dengan teknik pembezaan, daripada satu persamaan awak bezakan dapat persamaan yang lain, dan persamaan ini kita nak kembali balik kepada persamaan asal awal-awal sebelum awak bezakan. Jadi dekat sini pemahaman yang simple untuk pengamiran adalah dia adalah daripada, let's say I have an equation. Saya ada y in term of x. Sometimes kita akan pakai y, kadang-kadang kita akan pakai fx, kita akan pakai fungsi, betul? Okey, apabila kita dah bezakan, korang mesti dah biasa dah dengan ni. Kalau y awak bezakan, awak akan dapat dy over dx, betul? Ataupun dalam fungsi kita akan ada apostrofi kecil kat situ. Maksudnya dia telah dibezakan. Okey, bila awak masuk tingkatan 5 sekarang ni, kita nak reverse balik untuk dapatkan dia punya persamaan yang asal. So, itulah awak akan belajar berkenaan dengan pengamiran. So, you see the clear picture sekarang ni. Kita ada pembezaan dan kita ada pengamiran. Kita reverse balik. Alright. So, pengamiran ini dia macam perbezaan juga. Dia akan ada koefisien, dia akan ada an unknown, dan unknown itu akan dikuasakan. Dan apa awak nak buat dengan kuasa tu apabila awak bezakan dia, selalunya kita akan tolak, betul? Okey, kalau I go through untuk pembezaan benda, dia akan ambil banyak masa. So, hari ini saya nak fokus kepada pengamiran saja. So, let's go kepada teknik-teknik pengamiran, dan awak akan jumpa along this video, along this exercise, kita akan go through together, right? So, class, ini adalah teknik-teknik pengamiran yang awak akan nampak. Awak akan pakai ulang-ulang untuk topik pengamiran ni, ya. Okey, class. So, the first basic untuk teknik-teknik pengamiran ni adalah, contohnya apabila saya bagi awak a very simple equation, dan equation itu dia tak ada, kita panggil unknown, dia tak ada x pun. Let's say usually kita akan guna y in term of x kan. Now I give you y equals to, let's say, a constant. Contohnya awak boleh tengok dekat persamaan saya di atas sini. Pengamiran, siapa yang masih tak biasa dengan pengamiran? Pengamiran, apabila kita nak start dia dengan pengamiran, kita akan ada bentuk cacing ni. Okay, this one. So, benda ini melambangkan kita, we are about to start integration. Kita baru je nak start dengan pengamiran. So, pengamiran pun, sebelum kita kamikan, kita akan ada dx dekat belakang ni. Okay. So, bila awak dah dapat cacing ni dan juga dx, maksudnya we in the integration mode. Kita dalam pengamiran punya mode. So, bila awak diberi constant, contohnya awak ada a, apabila awak nak kamikan, setiap nombor apabila awak kamikan, awak perlu tambahkan x di sebelah dia. Macam awak nampak di sini, awak akan tambah x di sebelah dia, dan awak akan tambah c selepas itu. Dan c ini selalunya kita akan panggil constant. Dan awak pernah belajar berkenaan dengan straight line, betul? Kan kita ada y equals to mx plus c, dan c itu kita panggil apa? Kita panggil y-interception, kawan-kawan. Okay, so apabila awak buat integration, you must have a c constant. Apabila awak dah kamikan,
kita akan ada C. Don't forget about that. Inilah yang kita panggil kameran tak tentu. So, kameran tak tentu akan ada C. Tetapi kameran tentu tak ada C langsung. That one kita akan pergi on our next video. So, this is our first technique. It's quite easy. Second, apabila awak ada equation, awak ada persamaan di mana persamaan awak dia akan masukkan unknown. Contohnya, awak akan ada X di sebelah constant awak. Seperti contoh di nombor 2 ini. Teknik nombor 2 kita. Okey, kelas. Teknik nombor 2 kita, if let's say saya ada AX. Awak punya X itu ada certain kuasa N. N ini boleh jadi apa-apa nombor. Dia boleh jadi 2, dia boleh jadi 3, dia boleh jadi 10, dia boleh jadi macam-macam. So, macam mana kita nak kamikan dia apabila kita punya persamaan sekarang dia masukkan unknown Xn. Okey, yang ini awak kena ingat sampai bila-bila. Apabila kita ada AXN, A ini adalah constant. Constant itu tak perlu dibuat apa-apa. Awak salin balik. Tetapi awak punya unknown ataupun awak punya pemboleh ubah yang telah diberi, which is Xn, N awak, kuasa awak perlu ditambahkan dengan 1. Itu sebab saya tulis Xn tambah 1. Okey, kelas. Pengamiran apabila awak dah kacau dia punya kuasa N tambah 1, apa yang awak perlu buat adalah kuasa awak ini perlulah dibawa untuk jadikan dia denominator untuk persamaan itu. So, ini adalah teknik kedua untuk pengamiran. Dan jangan lupa, setiap kali awak kamirkan kameran tak tentu, awak perlu ada nilai C. So, kita akan letak nilai C di belakang. Okey. Dan yang terakhir sekali, yang ketiga, sebelum kita pergi kepada exercise, saya tahu teori kadang-kadang ia memeningkan, tetapi dengan latihan yang awak buat, insya-Allah awak boleh jawab dengan senang. Okey, so kita pergi on our last technique of integration ataupun pengamiran. Okey, lihat dekat sini. Kita ada persamaan di mana persamaan itu ada kurungan. Maksudnya dia ada rumah dan di luar kurungan itu kita ada kuasa. Maksudnya kita ada N. So, macam mana teknik pengamiran kita adalah, apa yang kita perlu buat, macam biasa, untuk pengamiran, apa-apa kuasa awak perlu tambahkan dengan 1. Maka, kalau awak lihat di sini, awak boleh lihat, apabila saya kamirkan, kuasa saya akan ditambahkan dengan 1. Maksudnya, the whole bracket, keseluruhan kurungan itu, kuasanya perlu tambah dengan 1. Dan pengamiran, awak kena tahu, pengamiran ini apabila awak ada kuasa, awak perlu jadikan dia sebagai denominator untuk pecahan itu. Maksudnya dia akan jadi penyebut. Awak lihat di sini, awak akan salin balik N tambah 1. So, contohnya kalau awak ada N kuasa dengan 2, dia akan jadi 3, bawa 3 turun bawah. Tapi awak boleh lihat dekat sini, kita ada A. Mananya datang A ini? Okey, A ini adalah sebenarnya datang daripada kurungan yang berada di dalam. Nilai A ini adalah daripada kurungan yang berada di atas, kurungan persamaan kita. So, A ini kita dapat apabila kita menggunakan teknik pembezaan kita. So, saya akan tunjukkan awak satu contoh di sini, di mana apabila saya ada AX tambah B dan apabila saya bezakan dia, teknik pembezaan awak kena tahu, bila kita ada kuasakan dengan 1, kita akan darabkan dengan dia punya pemalar di hadapan. So, yang tiada unknown, which is B dekat sini, selalunya kalau pembezaan kita akan jadikan dia kosong. Maka yang ini akan jadi kosong, yang ini hanya tinggal A sahaja. Jadi apa yang saya nak terangkan dekat sini, untuk teknik ketiga ini, dia a little bit complex, tetapi kalau awak biasakan dengan teknik
pengamiran yang saya tunjuk di depan ini dan juga latihan yang kita akan buat sama-sama lepas ini, insya-Allah awak akan boleh buat Okey, jadi awak boleh lihat dekat sini. Saya wrap up untuk formula kita yang ketiga. Formula yang ketiga ini apabila kita kamikan, apabila persamaan awak ada kuasa awak perlu ditambah dengan satu dan awak salin balik untuk jadikan dia penjemur, dan macam mana awak akan dapat A ini? A ini awak dapat daripada pembezaan yang awak dah buat dalam kurungan di atas. Okey. So, as a summary, awak dah tahu apakah itu pengamiran. Awak dah belajar dengan teknik-teknik pengamiran di depan saya ini. So, next adalah kita akan pergi kepada exercise. Kita akan try satu persatu formula kita ini. Kita dah go through all the basic understanding on integration dan juga pengamiran. Kita dah belajar 3 formula tadi, betul? So, now is the time of implementation. Kita nak try a very simple exercise behind me. So allow me to guide you guys to go through all these 3 questions. Kita ada 3 question je, tak banyak. Alright, so let's go kepada the first one. Okay, class, eyes on the board. Kalau korang lihat di sini, is a very simple example integration. Awak nak kena integrate 5 je, constant 5 je. So awak lihat dekat sini, kalau menggunakan formula integration, apabila awak ada constant saja, awak hanya perlu tambahkan X di sebelah constant itu dan awak tambahkan C di sebelah persamaan itu. Simple as that. Alright, so daripada sini kita boleh lihat jawapan kita adalah sebenarnya 5. Tambahkan X, lepas tu kita tambahkan C di belakang. So ini adalah kita punya persamaan yang baru. Okey, so kita pergi kepada soalan nombor 2. Okey, nombor 2 kes dia berlainan. Kes dia adalah kita ada constant dan sebelah constant kita ada unknown which is X, dan X ini dah dikuasakan dengan 5 seperti yang berada di soalan nombor 2 saya ini. 3X kuasa 5. Daripada formula yang saya ajar tadi, kalau 3X kuasa 5, awak boleh lihat kita akan tambahkan 1 dekat kuasa dia, dan kuasa dia akan jadikan dia sebagai penyebut pecahan itu sendiri. Dan jangan lupa kita perlu letak nilai C. Okey, so daripada sini 3X kuasa 5, apabila awak kamikan dia, awak akan buat 3X 5 tambah 1 pecahan 5 tambah 1, jangan lupa C. Dan kita selesaikan kita punya persamaan, kita akan dapat 3X kuasa 6 per 6 tambah C. Okey, kelas, persamaan ini nampak macam dah habis, tetapi jangan buat kesilapan. Okay, we call it a silly mistake, di mana sebenarnya 3X kuasa 6 per 6 ini kita boleh kecilkan lagi. Maka kalau saya kecilkan, saya akan dapat 1 per 2 X kuasa 6 tambah C. Okey, kelas, kalau korang dah clear berkenaan dengan saya punya soalan yang pertama dan juga soalan yang kedua, kita pergi kepada soalan yang ketiga. Di mana soalan ketiga ini a little bit complex sebab kita ada persamaan di dalam kurungan dan kurungan kita ada dikuasakan. Okey, seperti yang awak boleh lihat di sini. Tapi kalau awak menggunakan teknik yang saya ajar tadi, insya-Allah awak boleh jawab, because as you see here, saya punya tulisan biru ini, formula yang kita akan guna adalah AX tambah BN. N awak perlu ditambahkan dengan 1 dan awak ambil nilai kuasa awak, jadikan dia sebagai denominator ataupun penyebut, dan awak darabkan dengan apa-apa yang berada di dalam kurungan itu, tetapi awak perlu bezakan persamaan yang berada di dalam kurungan itu.
Okay, if you're not clear, let's go through this together. Sekarang ini kita bezakan 2x tambah 3, maka kita akan dapat 2x tambah 3 kuasakan dengan 4. 4 saya perlu ditambahkan dengan 1. 4 tambah 1 saya jadikan sebagai penyebut dan saya perlu darabkan dengan persamaan di dalam, tapi persamaan itu perlu dibezakan. Maka 2x tambah 3 apabila saya bezakan, kita buat perlahan-lahan di sini. Y saya jadikan 2x tambah 3 bukan y, kita jadikan dia u. U samakan dengan 2x tambah 3, maka kalau saya bezakan dia adalah du over dx sama dengan 2. Jadi 2x tambah 3 ini saya boleh simplify, differentiate untuk dapatkan 2. Maka 2 ini saya nak pakai dekat mana? Saya kena darabkan dengan 4 tambah 1 tadi. Okey, kelas. So, kita simplifykan lagi, kita selesaikan persamaan kita. Kita akan dapat 2x tambah 3 kuasa 5. 4 tambah 1, 5. 5 darab 2 adalah 10. Jangan lupa C awak. Okey, so sekarang kita boleh simplifykan lagi sebab awak boleh lihat. Oh, saya fikir dulu. Okey, tak boleh simplify lagi. So, ini adalah jawapan awak yang terakhir. So, sekarang awak dah faham ketiga-tiga formula yang saya nak tunjuk. 1, 2 dan juga 3 kita dah guna pakai sekarang ni. So kita boleh pergi kepada exercise yang lebih kompleks. So untuk pemahaman awak. So kita dah belajar berkenaan dengan teknik-teknik pengamiran. Sekarang ni kita dah tahu dah bila awak duk alih sana duk alih sini, kita dapatlah certain equation, tiba-tiba kita ada keluar C, betul? So C hari ini saya nak tunjukkan macam mana kita nak dapatkan nilai C tu. Okay, kelas, apabila awak integrate one equation, apabila awak kamikan sesuatu persamaan, dia akan ada C, betul? C ini sebenarnya kita boleh cari, tapi macam mana? Syarat dia adalah awak perlu ada nilai X dan juga nilai Y. Simple as that. Awak tak ada nilai X, awak tak ada nilai Y, awak tak boleh nak cari nilai C awak. So, maka saya ada soalan kat belakang ni. Kita akan buat a little bit of exercise, a very simple one. It's just a substitute, the substitute sana, the substitute sini untuk dapatkan nilai C. So, allow me to guide you guys to go through this question. Let's go. Okay, so class, soalannya berbunyi diberi dy over dx sama dengan 8x kuasa 3 tambah 5. Y diberi sama dengan 5 apabila X sama dengan 1. Soalan dia, cari nilai C. Okey, kelas, first thing first. Kalau awak nak cari nilai C, awak perlulah integrate awak punya persamaan dulu. So, you have an equation. dy over dx equals to 8x kuasa 3 tambah 5. Alright, so apabila awak nak bezakan, saya nak share dengan awak macam mana integration boleh berlaku. Disebabkan kalau awak lihat di sini, dy over dx, sebab sekarang ni kita nak cari persamaan y, bukan persamaan dy over dx. Jadi apa yang saya perlu buat adalah, awak nampak dx ini saya alihkan ke sana. Apabila saya alihkan ke sana, itu sebab saya punya integration selalunya soalan akan dapat dy. Dan apabila saya pindahkan ke sebelah sana, akan terus jadi cacing. Okey, maksudnya kita dah dalam mood pengamiran. Kita nak start lah pengamiran kita sekarang ni. So, 8x kuasa 3 tambah 5 dan muncullah dx di belakang ini. So itulah understanding of daripada pembezaan. Kita nak tukarkan kepada pengamiran. Kenapa setiap persamaan kita ada dx di belakang? Sebab kita punya persamaan untuk pembezaan
selalunya kita akan pakai dy over dx. Dan apabila kita nak kamikan, kita bawa dx ke sebelah sana. Apabila kita bawakan sebelah sana, akan keluarlah macam ini dan dx di sebelah sini. Maksudnya we are ready to do an integration now. Pengamiran kita nak start sekarang. So, let's go. Apabila awak kamikan menggunakan semua information yang saya bagi sebelum ni, awak akan dapat 8x kuasa 3 perlu tambah dengan 1 jadi 4. Maka awak akan dapat 4 tambah 5. Jangan lupa ada C. Okey, kelas. Macam saya cakap, apabila dy over dx awak kamikan, sebenarnya awak nak dapatkan persamaan y. Maka awak perlu letak y di hadapan. Okey, kelas. Now you have the y, awak dah ada x. Dan nilai y dan x awak telah diberikan di dalam soalan. Y awak adalah 5 dan x awak adalah 1. Senang, simple as that. Ini adalah silibus darjah 1 di mana awak perlu masukkan nilai-nilai ini di dalam persamaan dan awak akan dapat nilai C awak. So, let's do this guys. Masukkan nilai y awak dengan 5 sama dengan 8. X awak adalah 1 kuasa 4 bahagi 4 tambah 5 tambah C. Okey. Permudahkan 5 samakan dengan, boleh kecilkan 8 bahagi 4, awak akan dapat 2 tambah 5 tambah C. Maka C awak adalah 5 tolak 5 tolak 2. C awak adalah negatif 2. Jadi, dekat sini, kelas, awak dah nampak jalan kerja saya? Macam mana kita nak dapatkan nilai C? The summary is, if let's say a question asks you what is the value of C, dia nak awak dapatkan nilai C, apa yang awak perlu buat adalah kenal pasti apakah nilai Y awak, apakah nilai X awak. So straight away, awak boleh masukkan dalam integration, masukkan dalam persamaan awak integrate, jalankan seperti biasa, masukkan nilai dan dapatkan nilai C saja.